Ada yang datang keluar rumah pergi kerja, balik rumah terus masuk. Itu sebenarnya bukan cara hidup yang dikehendaki oleh Islam, dan juga bukan cara hidup bermasyarakat. Tak katakan memang keadaan sekarang dia macam menjauhkan diri daripada hubungan kita secara direct. Dan akhirnya masyarakat seolah-olah menghadkan kehidupan mereka dalam satu kotak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kepada podcast Malaysia Unggul. Podcast yang kita buat khas daripada Ikatan Muslimin Malaysia, dan ini adalah episod yang kedua. Saya perkenalkan, saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Sani, dan insyaAllah saya akan jadi host buat hari ini. Kita tak tahu adakah host ni akan berterusan untuk episod seterusnya, tapi kita tengok macam mana. InsyaAllah hari ini juga saya ditemankan dengan tetamu yang istimewa, tidak asing lagi, Ustaz Syuhaib Selamat, Presiden Ikatan Muslimin Malaysia. InsyaAllah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Dapat berjumpa. Sihat Ustaz? Sihat-sihat, Alhamdulillah. Jadi untuk hari ni kita akan berbincang sikit. Mungkin kita tengoklah apa berlaku dekat masyarakat sekarang. Mungkin kita akan tengok dari point of view sana. So hari ni, kalau kita nak ceritakan macam mana keadaan jiran tetangga. Kalau tengok sebenarnya saya duduk dekat kawasan apartmen, kawasan flat, dan kadang-kadang kita nak berjumpa dengan keluarga, kalau kita nak jumpa jiran ni susah. Ada yang datang keluar rumah pergi kerja, balik rumah terus masuk. Dia berbeza dengan kalau dulu, kalau kita tengok orang yang duduk di kampung, dia punya pagar pun kadang-kadang tak ada. Kita berjumpa petang-petang, kita keluar. Tapi dia berbeza dengan budaya sekarang. Apa Ustaz rasa dengan budaya sekarang ni macam mana? Sebenarnya apa yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni, dia tidak boleh kita nafikan. Apa yang berlaku adalah dia terkesan juga dengan globalisasi. Kita duduk bawah satu payung besar, big umbrella yang daripada dunia ni. Maksudnya itu sebenarnya bukan cara hidup yang dikehendaki oleh Islam, dan juga bukan cara hidup bermasyarakat sebagaimana yang kita biasa dibesarkan. Maksudnya dengan konteks kita sebagai bangsa Melayu, masyarakat Melayu ni, kita ada hubungan kebersamaan bersama masyarakat, kejiranan dan sebagainya. Jadi antara kesan-kesannya contohnya adalah dengan lifestyle, dengan cara hidup. Kita bekerjaya dengan keluar pagi, balik tengah malam ataupun balik petang. Hanya bila dah balik kita akan penat lah. Jadi masa untuk melaksanakan aktiviti lain dengan masyarakat lain tu sudah penat dah. Kemudian yang kedua, dari segi sebenarnya saya nak sebut juga dari segi konsep rumah kita. Konsep pembinaan rumah pun mengesani. Dulu masyarakat duduk bila bersama ni, masyarakat dalam konteks kampung dan sebagainya, mereka ada waktu untuk berjumpa, nampaklah jiran kiri kanan dan sebagainya, boleh bertegur siapa dan sebagainya. Tapi dalam konteks sekarang ni, masing-masing seolah kita gambarkan kita duduk dalam satu kotak. Kotak yang akhirnya kitanya tak jumpa pun kiri kanan dan sebagainya, masuk lift, keluar lift ataupun keluar rumah, pagar rumah, naik kereta dan sebagainya. Hanya sebenarnya dia mengesani kehubungan. Ini maksudnya kalau kita faham konteks Islam ni, hanya jiran ada hak dia, sesama Islamnya ada hak dia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifah. Hormati atau pemuliakan jiran dan sebagainya. Ataupun dalam pembincangan Islam, jiran ni 40 rumah belakang, 40 rumah depan, kiri dan kanan. Tapi dalam konteks sekarang benda tu jadi nilai-nilai tu dia sikit sebanyak dia makin pudar. Tapi tanpa kita nafikan ada juga usaha-usaha yang di kalangan masyarakat, di kalangan komuniti, masjid, institusi-institusi kemasyarakatan dalam masyarakat kita ni yang berusaha lah untuk akhirnya menyumburkan kembali budaya-budaya yang sepatutnya kita amalkan dalam masyarakat. Tentulah. Setuju Zat. Macam saya tengok kan, bila dalam meeting penduduk kat kawasan saya kan, contoh kalau meeting tahunan ke atau apa-apa isu lah, emergency, memang kehadiran dia memang sangat jauh sekali lah. Nak kata nak sampai separuh pun susah. Tak tahu lah kalau kedai Ustaz macam tu juga ke? Yalah, memang benda tu satu kita sebut sebagai fenomena lah yang berlaku dalam masyarakat. Dan akhirnya masyarakat seolah-olah menghadkan kehidupan mereka dalam satu kotak. Macam saya sebut tadi, maksudnya kalau ataupun ada digambarkan dengan dia punya the whole kehidupan dia keseluruhannya adalah pada skrin.
saiz skrin kita ni. Betul. Maksudnya dia banyak fokus kepada gadget, kepada kehidupan dia, maksudnya apa dia nak makan, apa dia nak berehat dan sebagainya. Jadi dengan itu tanpa dia sedar, dia tidak mengambil peduli, tidak ada cakna, tidak prihatin kepada apa yang berlaku di sekitar. Jadi sebenarnya dalam konteks masyarakat yang kita faham dalam Islam ni, kita kena ambil perhatian kan. Maksudnya ada hadis Rasulullah menyatakan seseorang yang tidur pada waktu malam dalam keadaan dia mengetahui jirannya dalam keadaan kelaparan, tidak makan, maka dia tidak sempurna iman dia. Maksudnya keprihatinan kepada mereka yang di sekeliling kita, mereka yang dekat dengan kita dalam konteks kalau perumahan, komuniti ni adalah jiran tetangga, dia ada kaitan dengan iman, ada kaitan dengan akidah, ada kaitan dengan keikatan kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Walaupun kejiranan kita ni bukan 100% Muslim, tapi kita still ada hak kepada jiran kita. Yeah. Kita still ada hak untuk bersama-sama. Sebab kalau tengok dalam grup bangsa puri saya lah kan, memang kalau buat aduan je laju. Kalau buat aduan je pasal sampah berselerak lah, ataupun keselamatan orang keluar masuk lah, itu bab tu laju. Tapi kalau bab nak gotong royong, ni mungkin kurang sikit. Mungkin tak tahulah sama ada ini universal ataupun terhad dekat kawasan saya je. Dia macam sikap nak bersama-sama untuk kita membangunkan ataupun bagi kediaman kita rasa selesa tu kurang sikit lah. Dia betul, dia akhirnya dia ada yang disebut sebagai mementingkan diri sendiri lah, selfish. Dia puncanya sebab apa? Adakah sebab didikan yang salah ataupun ekosistem kita tu yang macam kita nampak akhirnya benda ni sebenarnya dia terkesan dengan apa yang berlaku di dunia. Maksudnya dengan kebanjiran hiburan, dan kebanjiran keadaan ekonomi yang memerlukan seseorang tu untuk bekerja, kadang-kadang kerja 2 kali dan sebagainya. Faham. Akhirnya sebenarnya kehidupan kita ni sebenarnya kalau kita lihat kembali dia tidak seimbang. Jadi sebenarnya kehidupan yang sempurna ataupun kita sebut sebagai kebahagiaan tu, apa yang dimaksudkan bahagia? Adakah bahagia tu dengan kita ada cukup duit yang banyak dalam akaun, ataupun kita ada seronok dengan hiburan-hiburan dalam TV, dalam rancangan filem dan sebagainya, ataupun apakah bentuk hiburan yang, ataupun apakah itu kebahagiaan yang sebenar. Jadi kadang-kadang bila kekeliruan itu berlaku, akhirnya sebenarnya antara kebahagiaan itu adalah keseimbangan kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Dalam konteks kita bincang ini, konteks kemasyarakatan, konteks komuniti ini, kebahagiaan itu adalah dia saling membantu atas itulah bahagia. Betul. Maksudnya bila dia berjumpa dengan dia. Maksudnya ada hadis Rasulullah mengatakan, kamu berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria, senyum, itu adalah sedekah. Dan itu adalah galakan dan anjuran daripada Islam itu sendiri, bagaimana akhirnya kita memasukkan kegembiraan dalam orang di sekeliling kita. Itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda keimanan. Betul. Itu penting. Kadang-kadang bila kita tidak, hanya kita akan menjadi satu masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri dan kita tidak peduli apa yang berlaku. Bahkan benda yang paling besar adalah kemungkaran, ataupun disebut dalam konteks budaya kita amar ma'ruf nahi munkar tu hilang. Jadi sebab amar ma'ruf nahi munkar ni maksudnya apa yang tidak berkait dengan aku tak kisah. Tapi kalau kita dapat lihat daripada hadis menyatakan sekiranya kita mengabaikan tugasan ataupun tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar, diumpamakan kita sebagai sebuah bahtera, kita membiarkan ada sekelompok nak tebuk lubang untuk dapatkan air secara mudah, maka seluruh kapal tu akan tenggelam bersama. Betul. Dia punya walak, dia punya taat, setia dia punya kepada sesama Islam, akhirnya mereka akan jadi kuat. Mereka akan mencapai kegemilangan sebagai satu ketika dulu. Tapi sebenarnya tujuan musuh-musuh Islam, agenda-agenda asing ni, maksudnya mereka nak memecah-mecahkan umat Islam. Hanya umat Islam sepatutnya bersatu padu, berpegang teguh dengan ikatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam tu. Akhirnya mereka dipecah-pecahkan dengan macam-macam faktor lah tadi. Hiburannya, teknologinya dan macam-macamnya, akhirnya melahirkan masyarakat yang sebenarnya tidak berhubung antara sama lain. Dan sebenarnya mereka dah ada satu gambaran yang ke depan. Pihak mereka dah ada satu dunia ciptaan mereka nama metaverse. Mereka hanya seolah masyarakat itulah satu dunia. Dulu kita kata globalisasi ni dunia kita boleh berhubung dengan orang yang jauh,
bukan di negara kita, bukan di taman kita, itu dah berlaku sekarang. Tapi ke depan ni sebenarnya manusia akan hidup dalam metaverse. Metaverse ni apa? Secara mudah dalam masyarakat sebenarnya tak duduk dalam reality fizikal ni, mereka duduk dalam alam maya tu. Tapi berhubung. Mereka ada dia punya kapsul dia tersendiri. Betul. Dan mereka tak keluar tapi sebenarnya mereka berhubung. Jadi konteks mereka, falsafah daripada barat ni sudah memberikan satu makna baru kepada hubungan satu sama lain. Dia memberi makna baru, maksudnya kita boleh berhubung tapi dalam konteks ini. Sebenarnya melahirkan masyarakat yang individualistik, melahirkan masyarakat yang tidak berpegang kepada asas-asas Islam yang menyatakan berkaitan dengan ambil peduli tentang orang lain, budaya amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya masyarakat dia tidak akan ada agenda. Betul. Itu ujungnya. Tidak akan jadi hanya masyarakat selamanya. Akhir sekali mereka ni, kita ni nak jadikan sebagai mengikut. Yang Rasulullah sebut dalam satu hadis, satu nanti kamu akan mengikut kaum-kaum lain. Sehinggalah kalaulah mereka masuk ke lubang biawak pun kamu masuk. Salah satu yang kita boleh nampak maksudnya kita akan sentiasa jadi, sedangkan umat Islam ni sepatutnya jadi pemimpin. Betul. Dengan apa yang Allah bagi, risalah Islam yang Allah bagi, patutnya kita memimpin manusia kepada hidayah Allah SWT. Tapi dalam konteks sekarang ni kita lemah, kita berpecah, bahkan lagi kadang-kadang kita berkelahi atas macam-macam sebab lah, faktor politik, faktor kadang-kadang adik-beradik pun bergaduh isu, faktor pusaka dan sebagainya, dan akhirnya melahirkan masyarakat yang ini mementingkan diri sendiri, tidak mahu bersama dengan orang lain, dan apatah lagi untuk berkorban untuk memperjuangkan Islam agenda masalah Islam. Tak ada masa dah sebab dia hanya mementingkan diri sendiri. Betul. Menarik bila Ustaz cerita pasal kita punya teknologi metaverse tu sekarang kan. Even sebenarnya baru ni pun Apple pun ada keluarkan satu VR headset yang bila mana kita sendiri boleh berinteraksi dengan orang melalui VR tu. Nak katakan memang keadaan sekarang dia macam menjauhkan diri daripada hubungan kita secara direct. Maknanya semua berjumpa di alam maya. Betul lah kata Ustaz, dia memang akan end game dia adalah dia lebih kepada circle individualistik dengan diorang. Dia seperti ingin melarikan diri, macam escapism jugalah kan. Dia sebenarnya kalau kita lihat dalam ajaran Islam, hadis-hadis antaranya Rasulullah kata selagi mana seseorang Muslim tu berjumpa dan dia bersalaman atau sama lain, selagi selama dia bersalaman tu maka gugurlah dosa-dosanya sebagai digugurnya daun-daun kering. Maksudnya sentuhan, senyuman dan bertegur siapa itu sebenarnya ada kesan-kesan dalam bentuk ukhuwah Islamiyah. Sebab tu ada budaya ziarah menziarahi, betul. Budaya bersangka baik, budaya berkongsi apa yang kita ada kepada orang lain yang memerlukan. Anjuran untuk hanya kita ada lebih kita berikan kepada orang lain, ataupun kita ada rezeki kita kongsikan. Jadi kalaulah dalam dunia satu lagi tu, dunia teknologi yang mereka nak cipta, bayangkan ni, maksudnya dia bukan sekadar teknologi, tapi di sebalik tu dia ada falsafah-falsafah dia, ada nilai-nilai yang mereka nak hapuskan. Nilai yang kita sebut tadi lah, nilai-nilai asas kemasyarakatan Islam yang kuat tu, saling berhubung, kebersamaan. Sebab tu dalam Islam contohnya kefarduan ataupun anjuran untuk mendirikan solat berjemaah, betul, mengimarahkan masjid, mesti berjumpa. Tapi satu hari nanti boleh jadi mereka nak melakukan ibadah tu sendiri-sendiri lah. Jadi mungkin tak tahu lah nanti dia bayangkan macam mana solat berjamaah dalam keadaan metaverse dan sebagainya. Benda-benda tu dah ada dah perbincangan. Apa ni, ada baru ni di televisyen Arab ada perbincangan, bolehkah nanti satu hari nanti ibadah haji ni dilakukan secara itu maya. Dia ada perbincangan di kalangan mereka yang bukan mereka yang berfahaman liberal ni lah. Itulah, itu pun kita kena hati-hati jugalah supaya kita tak terpesong ataupun kita bukan terpesong, lebih kita tertipu lah. Kita tertipu dengan ideologi-ideologi yang asalnya kita dapat macam tak ada masalah, tapi sebenarnya besar mudarat dia kalau kita amalkan. Tadi Ustaz ada cerita pasal mengenai ummah tu sendiri. ISMA pun sekarang tengah bergerak dalam membawa tema ummah fadilah. Tapi apakah maksud ummah sebenarnya? Ummah kalau secara mudah dimaksudnya adalah masyarakat lah. Nilai yang sama. Jadi konteks umat Islamiah ataupun umat Islam, nilai yang sama ataupun dia punya pegangan sama adalah akidah. Tauhid dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang asas. Kemudian dia mesti ada perjuangan, iaitu perjuangan untuk menegakkan Islam, mesti bersama. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana Rasulullah mengasaskan
masyarakat di Madinah. Benda yang awal Rasulullah buat Sahifatul Madinah, perjanjian supaya mereka ni ada di kalangan masyarakat yang bukan Islam, orang Yahudi, orang Kristian dan sebagainya, mesti tunduk kepada perjuangan yang dibawa oleh Islam. Mereka boleh kekal melaksanakan ajaran mereka selagi mana mereka tidak mengganggu-gugat, mereka tidak melakukan pengkhianatan kepada umat Islam. Tapi itu tidak berlaku dalam masyarakat dunia kita sekarang atau konteks negara kita sekarang ni. Berlaku macam-macam perkara, akhirnya agenda Islam ataupun umat Islam semakin hari semakin melemah. Jadi itu yang kita nak bawa dalam kerangka Ummah Fadilah yang Isma nak perjuangkan ni adalah untuk menguatkan kembali sendi-sendi ummah itu sendiri. Membudayakan semula penghayatan agama, membawa masyarakat untuk kembali bersama. Maksudnya aktiviti-aktiviti yang kita nak anjurkan ni antaranya nak hidupkan kembali nukleus yang paling kecil tu dalam masyarakat, keluarga, anak-anak remaja kita, ibu-ibu, mereka remaja, yang remaja di sekolah ataupun di komuniti kita, kan, di pemuda-pemuda ini santuni dan ini mengajak mereka untuk memahami Islam dan mengamalkan Islam yang sebagaimana yang difahami oleh para sahabat melalui ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita nak kuatkan sendi-sendi terutama di masyarakat, komuniti, dan benda ni sekiranya dengan kerjasama orang lain, bukan Isma saja, kita bekerjasama dengan semua pihak, kan, di institusi-institusi sosial, akhirnya ummah tu akan jadi kuat. Ummah, sebab tu antara benda yang kita nak faham, kita ada slogan Malaysia Unggul 2040 ni, iaitu kuat, maju, berdaulat. Kuat ni, kuat pegangan dia kepada agama dan juga dia mampu melahirkan antara benda yang menguatkan ummah ni adalah pemimpin. Di situ dia akan merintis teknologi itu, dia akan merintis pencapaian-pencapaian baru. Tapi sebenarnya kalau kita faham, macam kita sebut tadi, kenapa dunia luar akhirnya memaksa kita dengan nilai-nilai yang sebegitu, akhirnya mereka nak menjadikan kita ni kekal sebagai pengguna saja. Kita bukan consumer saja. Kapitalis punya. Ya, kita takkan hanya kita akan bergantung. Orang yang pengguna saja, orang yang dia akan sentiasa bergantung dan sebenarnya dia lemah. So sebab tu itu konteks kuat kita. Bila kita kuat, kita akan jelas agenda kita. Hubungan kita, isu perpecahan dengan masyarakat umat Islam khususnya ni akan diselesaikan. Kita mengutamakan, kita akan ada bersih faham dan sebagainya, perbezaan pandangan-pandangan dan sebagainya, kita boleh bertolak ansur. Dan ini kita boleh mencapai, kita maju tu maksudnya kita boleh mencapai satu pencapaian. Bila umat ada agenda, dia akan mencapai kemajuan-kemajuan. Dan ini terbukti. Tak perlu pergi jauh, kita nampak dalam pencapaian Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Macam mana kita menguasai pelabuhan, laluan utama ke situ. Macam mana bahasa Melayu jadikan bahasa lingua franca. Orang luar dikena belajar bahasa Melayu untuk berkomunikasi, menjalankan perniagaan. Kita dah capai benda ni. Tapi dengan kedatangan penjajah, serangan yang telah disusun secara terancang, akhirnya bukan sekadar mereka nak hapuskan dari sudut ekonomi, tapi sebenarnya menghapuskan dari sudut identiti. Jati diri. Etos nasional kita ni tidak ada. Sebenarnya patutnya masyarakat rumpun kita ni adalah rumpun Melayu. Berpaksinya, dia punya tunggaknya adalah Islam. Terbukti ratusan tahun benda ni dah diamalkan oleh masyarakat kita. Macam mana kita nak govern negara kita berasaskan Islam, macam mana kita nak buat nilai-nilai, kita menolak LGBT dan sebagainya. Jadi apakah peranan ataupun apakah kedudukan masyarakat di Malaysia ni yang bukan beragama Islam dalam konsep Ummah Fadilah tu sendiri? Dalam konteks itu, kita berpandangan bahawa umat Islam, masyarakat Islam, majoriti di negara kita. Mereka lah tunggak. Itu dah termaktub dalam perlembagaan persekutuan, hak istimewa, kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan dan sebagainya. Itu dah termaktub, itu adalah sejarah. Itulah asas negara ini diasaskan, ditubuhkan. Jadi benda tu patutnya tidak, persoalan-persoalan tu sebenarnya hanyalah ketakutan-ketakutan yang direka-reka. Seolah-olah bila Islam memimpin, bangsa Melayu memimpin, akan berlakulah perkara-perkara yang dinyatakanlah ketika risauan kita sontak. Sebenarnya bila umat Islam kuat, mereka sendiri akan melindungi masyarakat. Mereka akan bawa negara kita maju. Dan bukan dalam konteks negara kita yang ada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, ras dan sebagainya. Mereka ini akan bersama-sama untuk majukan negara. Tapi saya setuju, Ustaz. Akan capai. Sampai dia punya, apa istilah dia, fear mongering. Dia sebab dia ada satu fahaman yang, sebab tu kedatangan penjajah. Kenapa penjajah datang dari dulu? Mereka nampak kekuatan Empayar Kesultanan Melayu Melaka ni. Mereka menguasai, ada hubungan
dengan negara-negara sekitar. Betul. Jadi mereka ni nak menguasai. Islam ni dia mesti menguasai. Islam ni mesti memimpin. Sebab kita ada risalah. Kita ada agenda yang kita nak bawa kepada, bukan umat Islam saja, kita nak bawa kepada tamadun kemanusiaan kesemuanya. Dan bila Islam berada di kedudukannya yang tepat, iaitu di atas, memimpin, memandu, maka sebenarnya dia akan membawa manusia kesemuanya kepada kebahagiaan. Manusia kepada kedamaian. Manusia kepada kemajuan. Ataupun manusia kepada yang kebahagiaan hakiki, bukan kebahagiaan yang ditipu-tipu ni dalam konteks hiburan, konsert, kemewahan, tak. Kebahagiaan yang sebenar, maksudnya duduk dalam masyarakat, kita boleh bersama-sama memajukan negara kita, dapat hasil yang sama, dapat kebahagiaan yang sama, dan dapat membawa negara ni daripada satu tahap yang keadaan sekarang ni kepada satu tahap yang lebih maju. Dan penduduknya sendiri berada dalam keadaan selamat bila mana dalam kepimpinan ataupun berada dalam pentadbiran Islam tu sendiri. Setuju. Tapi bila kita bercerita tentang, kita bercerita tentang satu ideologi atau bukan ideologi, dia satu pemikiran yang jauh nak mencapai satu kerangka ummah fadilah tu sendiri kan. Ustaz rasa benda gambaran tu secepat mana kita boleh capai, ataupun possible ke sebenarnya kita nak capai, ke ataupun sebenarnya dekat contoh kalau orang kata kalau masyarakat yang maju, orang akan sinonimkan dengan negara di Sweden, macam mana rakyat dekat sana dia healthcare dia percuma, pendidikan dia percuma, even rakyat dia sendiri pun in certain cases dia orang dapat allowance dia sendiri untuk hidup. Jadi adakah itu comparison ummah yang kita rasa terbaik ataupun tidak? Dunia saja dia akan berlaku lah ikut kerangka barat tu. Sebenarnya apa yang berlaku? Adakah maju dengan mereka baru-baru ni membakar dan menghina Al-Quran? Betul. Jadi adakah itu kemajuan? Adalah itu maju dengan melakukan tindakan-tindakan dan dilindungi oleh pihak berkuasa, seolah-olah itu sebagai satu human rights, hak dia untuk bersuara, kebebasan bersuara, dia boleh menghina. Islam tidak membenarkan bahkan untuk menghina sesiapa pun, bahkan ada larangan Islam untuk menghina perkara Tuhan ataupun yang bagi agama lain. Jadi sebenarnya itu nilai-nilai mereka bukan berpaksikan kepada agama, tidak. Mereka sudah berpaksikan dinamakan sebagai atheism. Arus mereka ni, negara yang maju ni, mereka akan dimajukan secara infra saja. Tapi sebenarnya dari segi masyarakat jadi infra, mereka bersendirian. Baru ni saya lihat dalam satu video dalam medsos. Dia temu ramah seorang penjaga pintu di bandar New York. Okay. Dia dah bekerja untuk buka pintu lah di hotel ataupun di bangunan besar ni, buka pintu masuk, keluar masuk dan sebagainya. Dia dah bekerja dah puluhan tahun, daripada tahun 60-an sampai sekarang. So soalan kepada dia, apa beza tahun 60-an dengan sekarang? Dia kata bangunan, kesibukan di New York ni sama saja. Yang beza dia kata manusia. Manusia ketika dulu 60-an mungkin 70-an adalah manusia, dia kata. Manusia dengan boleh bertugas apa? Senyum. Kan? Budak-budak remaja naik kereta api bawah tanah ni, metro ataupun di sebelah sana ni, subway ni, mereka akan, orang tua datang mereka akan bangun. Sekarang ni dia kata, dia sebut roughness, kekasaran, berebut-rebut, pakai airport dan sebagainya, tak kisah peduli orang lain. Berlaku kekejaman, berlaku jenayah kepada orang sekeliling, selamatkan diri aku dulu. Berlaku tindakan-tindakan provokasi dari orang lain, selamatkan diri aku dulu. Jadi, dan dia tegur sampai manusia bukan manusia dah. Manusia dah bertukar kepada hanya susuk yang dipengaruhi oleh nilai-nilai teknologi itu, tapi sebenarnya dia hilang manusiawi itu. Jadi apa yang nak sebut tadi, adakah benda ni boleh capai? Dia akan perlukan masa. Sebab apa yang kita alami ini adalah kesan serangan yang ambil masa ratusan tahun. Jadi apa yang kita nak ambil masa juga. Bermula daripada kecil. Tapi kalau kita buat secara konsisten, kita buat dengan cara yang jelas, kita buat dengan pendekatan yang okey, maka sebenarnya dengan kerjasama masyarakat, dengan kita punya komitmen daripada masyarakat untuk memahami kepentingan ummah ini, maka insya-Allah walaupun ambil masa, kita akan capai satu hari nanti juga. Okey, baik Ustaz. Rasa itu untuk kita punya sesi kali ini.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Suhaib hadir daripada ini. Kan ada kata-kata akhir kan sebelum kita akhiri podcast kali ni? Apa yang kita nak bawa ni adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat dan juga para nabi sebelumnya, mengajak manusia kepada tauhid. Jadi masyarakat yang ada sekarang ni, mereka mesti dikuatkan kembali pegangan mereka kepada agama. Dengan mereka dalam nilai-nilai agama ada benda-benda seruan. Jadi bila kita mendekati agama, di sana ada syariat-syariat, di sana ada faktor-faktor nilai-nilai ekonomi dan sebagainya, penguasaan umat Islam. Jadi sebenarnya ummah yang digambarkan dalam Islam adalah ummah yang kuat. Ummah yang boleh mencapai satu ketamadunan yang besar, dan akhirnya ummah tu memiliki, disebut sebagai haimanah, disebut sebagai penguasaan. Dan beza Islam ni bila kuat, dia menguasai itu bukan dia menindas. Sebenarnya Islam menguasai itu, dia membimbing manusia keseluruhannya kan, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Okay, sama-sama. Jadi berakhir sudah kita untuk sesi podcast Malaysia Unggul ni. Jadi kita akan tunggu untuk siri yang seterusnya. Yang seterusnya dengan mungkin tema yang